Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5@5. Langkah pemberian e-dompet e-Madani bernilai RM100 Malaysia kepada 10 juta rakyat yang layak dijangka tidak akan menyumbang kepada peningkatan kadar inflasi di negara ini. Perdana Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, ini berikutan jumlah keseluruhan RM1 bilion Malaysia yang diperuntukkan bagi program berkenaan adalah jauh lebih sedikit berbanding angka keluaran dalam negara kasar ketika ini. Jelasnya pemberian e-Madani tidak akan menyebabkan inflasi kerana jumlah RM1 bilion Malaysia ini akan menjadi RM3 bilion Malaysia dalam pasaran wang di mana tidak akan menjejaskan KDNK pada masa ini. Terdahulu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bantuan kredit e-Madani yang dilaksanakan secara sekali bayar dibuka bagi pendaftaran dan tuntutan mulai 4 Disember 2023 sehingga 20 Februari 2024. Pelbagai lontaran dinyatakan agar UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan hari ini gara-gara keputusan Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemaman baru-baru ini. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Pual Zakashi mengakui memang benar sokongan orang Melayu terhadap UMNO merosot. Tetapi perkara itu telah berlaku sebelum parti berkenaan bekerjasama dengan DAP. Beliau yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Johor menjelaskan UMNO membentuk kerajaan perpaduan selepas Pilihan Raya Umum ke-15 yang lalu. Katanya UMNO bertanding Pilihan Raya Umum ke-15 secara solo dan kehilangan banyak kerusi di mana pada masa itu sokongan telah merosot sebelum UMNO dan DAP bekerjasama. Justeru kata-kata bahawa UMNO adalah baruah DAP termasuklah Tun Mahathir Mohamad dan pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendesak agar UMNO keluar dari kerajaan perpaduan baru-baru ini adalah sesuatu tindakan terdesak dan melampau. Ahli Dewan Undangan Negeri Jeram Padang, Datuk Muhammad Zaidi Abdul Kadir yakin dan percaya dengan kekuatan kerajaan perpaduan bagi setiap perancangan belanjawan 2024 Negeri Sembilan akan dapat direalisasikan dengan sebaiknya. Beliau menzahirkan syabas dan tahniah kepada Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun di atas kejayaan pembentangan belanjawan 2024 pada Jumaat lalu. Jelasnya beliau memohon agar kerajaan negeri memberi perhatian kepada kerja naik taraf 2 jalan utama di Jeram Padang di mana pembentangan belanjawan 2024 Teras 1 menyatakan peruntukan sebanyak 10.06 juta ringgit Malaysia diperuntukkan untuk naik taraf jalan dan lampu jalan. Selain itu, beliau turut berpandangan bahawa Sungai Muar di Pekan Rompin perlu diselenggara dengan baik, terutamanya di sepanjang tebing sungai di mana sebanyak 5.68 juta ringgit Malaysia telah diperuntukkan untuk projek tebatan banjir dan lembangan sungai. Ujarnya Sungai Muar di Pekan Rompin perlu diselenggara dengan baik, terutamanya tebing di sepanjang sungai di mana ia merupakan tempat utama untuk aktiviti anak muda melakukan sukan kayak pada suatu ketika dahulu. Membantu lebih ramai individu keluar daripada status muflis, memperkasa khidmat bantuan guaman dan menangani isu skema antara 3 tumpuan utama kerajaan perpaduan dalam merealisasikan reformasi institusi serta memperkasa undang-undang negara pada tahun hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata tahun hadapan juga akan menjadi fasa implementasi kepada semua rang undang-undang sama ada baru atau pindaan yang telah diluluskan pada 2023. Beliau berkata asas kepada semua perkara berkenaan ialah memastikan sistem perundangan negara berpaksikan kepada rakyat atau memberi manfaat kepada rakyat selaras aspek ihsan di dalam konsep madani yang didukung kerajaan perpaduan. Pada 6 Oktober lepas, penguatkuasaan Akta Insolvensi yang dilaksanakan telah memberi peluang kedua kepada individu bankrupt bagi meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Semalam genap setahun kerajaan perpaduan telah memacu pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat berteraskan agenda Malaysia Madani dengan kepimpinan barisan kabinet yang begitu kompeten.
Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata setelah setahun menganggotai Kabinet sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, beliau telah melaksanakan pelbagai inisiatif yang meliputi pelbagai manfaat kepada keseluruhan kelompok masyarakat. Beliau berkata setakat ini pencapaian tersebut merangkumi 5 ikhtisar keberhasilan kepimpinannya sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dan beberapa jawatan kuasa Kabinet yang dipengerusikannya. Sementara itu, program setahun bersama Kerajaan Madani bermula 8 hingga 10 Disember ini akan menjadi platform terbaik bagi rakyat untuk menyaksikan dan memahami segala pelaksanaan dasar, inisiatif serta pencapaian kerajaan perpaduan sepanjang tempoh 1 tahun pentadbiran. Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita setiap Isnin hingga Jumaat jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.